کوم ورجانې مرمه دعا کوي ټوله غیبتي وساتئ. زه ډول نه لرم چې بج دې سمه. که زما یادګاري وطن ته ورسېده ټولو ما ته حق خپل کوي. زه خو په اعدام کې وختم ټوله مې یادېږي. زه کندل سګلۍ جونې آیاته یو پیغام galama. Ini adalah rekaman terakhir Hayatullah, seorang lelaki migran dari Afghanistan berusia 36 tahun yang merakamkan pesanan perpisahan buat ibu dan keluarganya sebelum dia ditemui meninggal dunia. Miradam wai salam ټولو کومانو عادی ته سلام وای چې مرمه یاران ته وای چې بخښه آخر دیدن دی خدای خبر دی چې دې تندې به بچ کېږم. Hayatullah bersama 18 migran Afghanistan yang lain dilaporkan hilang ketika coba menyeberangi gurun Dash-e-Margo di wilayah Nimruz selepas coba memasuki Iran secara haram. 5 dari mereka dilaporkan meninggal dunia, termasuk Hayatullah, dipercayai akibat kelaparan selepas mereka terkandas di tengah gurun yang jauh dari penempatan manusia. Hayatullah berasal dari wilayah Bajis. Dia hanyalah seorang lelaki biasa yang mempunyai keluarga dan pelbagai tanggung jawab untuk diwikul. Seperti ribuan rakyat Afghanistan yang lain, dia turut dibelenggu beban hutang yang mendorongnya meninggalkan tanah air demi mencari kehidupan yang lebih baik. Menurut laporan, setiap migran dipercayai membayar antara 40 juta hingga 50 juta rial Iran kepada penyeludup yang menjanjikan perjalanan selamat masuk ke Iran. Pada sekitar pertengahan Julai 2026, sekumpulan 19 migran Afghanistan memulakan perjalanan merentasi kawasan gurun Dash-e-Margo di wilayah Nimruz, barat daya Afghanistan. Kawasan ini terkenal dengan gelaran gurun kematian karena cuacanya yang ekstrim dan suhu panas melampau. Disebabkan kawasan ini berada jauh dari kawalan pihak berkuasa, hampir tiada pos kawalan atau penempatan manusia di sepanjang laluan tersebut. Selama bertahun-tahun, kawasan ini menjadi antara laluan paling berbahaya yang digunakan oleh migran tanpa dokumen untuk memasuki Iran demi mencari pekerjaan. Malangnya, semasa dalam perjalanan, kumpulan berkenaan berdepan masalah apabila kenderaan yang membawa mereka mengalami kerusakan. Pemandu bersama seorang lagi penumpang kemudian meninggalkan kumpulan tersebut untuk mencari bantuan serta mendapatkan keperluan bagi membaiki kenderaan. Namun ketika mereka berusaha mendapatkan bantuan, keadaan bertambah buruk apabila ribut pasir melanda kawasan itu. Akibatnya kumpulan migran yang sedang menunggu hilang arah dan berpecah. Dalam keluasan gurun yang sukar dibezakan arah, kesemua mereka akhirnya terkandas di kawasan yang terpencil, tanpa air yang mencukupi dan tanpa mengetahui arah untuk keluar. Dalam tragedi ini, kisah Hayatullah menjadi perhatian selepas dia sempat merakam pesanan perpisahan kepada ibu dan keluarganya. Rakaman ini dipercayai dibuat ketika dia sedar peluang untuk diselamatkan semakin tipis. وساتي زما د عمومي هر دوست ټول انډوال پر ما باندې پیسې دي چې زما ورور ورکوی شي خو اول دې ورکړي چې نشي ورکولی یا دې وبخښي پناه پر خدای ده. مرم آخر یادګار مې دی. سلام علیکم غیبتي و میبتي ته مې سلام وایه دواړه وساتئ ښه وخت ولرئ. Selepas berita kehilangan mereka tersebar, pasukan penyelamat melancarkan operasi mencari menggunakan pelbagai cara, termasuk bantuan udara. Pada awal pencarian, nasib 19 migran itu masih belum diketahui. Keluarga mereka hanya mampu menunggu tanpa sebarang berita. Beberapa hari kemudian, pihak berkuasa mengesahkan bahawa hanya 5 mayat yang berjaya ditemui. Salah seorang dari mereka ialah Hayatullah. Kisah ini sungguh memilukan kerana ia menggambarkan nasib seorang lelaki yang memikul pelbagai tanggungjawab seperti ribuan rakyat Afghanistan yang lain. Dia turut berdepan tekanan hidup yang mendorongnya meninggalkan tanah air dengan harapan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan.
Impiannya untuk mengubah nasib keluarganya akhirnya terhenti dengan tragedi yang merenggut nyawanya. Bayangkan seorang wanita yang sedang hamil muda keluar rumah menjelang waktu maghrib, namun sehingga lewat malam, dia masih belum pulang. Pada saat dia ditemui, mereka semua tergamam, bukan kerana dia berada di rumah jiran atau sesat di jalan, tetapi kerana dia ditemui berada di atas batang pokok, jauh di tengah hutan. Inilah yang terjadi di Dusun Salubijau, Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Penduduk kampung menjadi cemas apabila seorang wanita yang dikatakan sedang hamil muda dilaporkan hilang tanpa kabar. Menurut informasi yang tersebar, wanita itu keluar rumah sekitar jam 6 petang, iaitu ketika menjelang waktu maghrib. Awalnya keluarga menyangka dia hanya keluar sebentar, namun masa terus berlalu sehingga jam 10 malam dan dia masih belum pulang ke rumah. Selepas hampir 4 jam menghilang tanpa berita, keluarga mula bimbang. Mereka kemudiannya meminta bantuan penduduk kampung untuk mencarinya. Pencarian dilakukan di pelbagai lokasi, mulai dari jalan desa hingga ke kawasan kebun. Tidak lama kemudian, pencarian membawa mereka ke sebuah kawasan hutan yang agak jauh. Di situlah mereka menemui satu pemandangan yang mengejutkan. Biarkan turun. Itu tak ku dengar di sawah kak. Ku bilang, ya biarkan turun. Ku bilang 3 kali teriak. Ya biarkan turun. Allah Akbar. Allah Akbar. Wanita itu ditemukan di atas batang pokok dengan posisi bergayut pada dahan. Dia dilihat berpindah-pindah dahan dan melompat-lompat sehingga proses untuk menyelamatkannya menjadi cukup sulit. Kayu mati. Jamu sentren Ri. Kesini ku separuh tekai. Dan inilah momen paling menakutkan. Biar kini kan tidak terjauh juga naik. Naik Ri. Penduduk kampung cuba sedaya upaya memujuknya agar bertenang dan tidak melakukan sesuatu yang boleh membahayakan dirinya. Naik Ri. Ditangkap Ji. Naik Ri. Pada satu ketika, wanita itu hanya berpaut pada sebatang dahan, hanya menggunakan sebelah tangan. Ditangkap Ji. Naik Ri. Namun tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba melepaskan pegangannya. Wanita itu terjatuh dari ketinggian kira-kira 20 meter sebelum berjaya diselamatkan. Beberapa menit sebelum itu, dia dilihat berada hampir di puncak pokok pada ketinggian sekitar 30 meter dari tanah. Jika dia terjatuh dari ketinggian itu, kemungkinan besar akibatnya jauh lebih buruk dan mungkin mengancam nyawanya. Persoalannya, apakah yang sebenarnya berlaku kepada wanita ini? Adakah dia mengalami gangguan kesihatan atau masalah psikologi? Sebagian penduduk percaya dia mengalami kerasukan. Namun hingga kini, belum ada penjelasan rasmi yang memastikan punca sebenar yang dialaminya. Video ini kemudian nyatulah di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi. Ada yang mengaitkannya dengan unsur mistik, manakala ada juga yang berpendapat ia berkaitan dengan faktor kesehatan atau psikologi. Sehingga kini, punca sebenar masih belum diketahui. Menariknya, beberapa tahun sebelum itu, pernah berlaku satu lagi kes yang sangat mirip di Kalimantan Selatan. Kisah ini berlaku pada 16 Februari 2023 di kawasan Gunung Batu, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan. Lia Safitri yang berusia 19 tahun sedang duduk bersama beberapa rakannya di hadapan rumah. Keluarganya kemudian meminta dia masuk kerana hari sudah semakin lewat. Apabila orang tuanya memeriksa kawasan hadapan rumah sekitar tengah malam, Lia dan rakan-rakannya sudah tiada di situ.
Bimbang sesuatu telah berlaku kepadanya, keluarga mula mencarinya di kawasan sekitar, namun tidak berjaya menemuinya. Mereka kemudiannya memaklumkan kehilangan Lia kepada penduduk kampung. Satu pencarian besar-besaran kemudian dijalankan. Penduduk menyisir kawasan sekitar, termasuk jalan kampung, kebun, dan kawasan berhampiran hutan. Namun Lia masih gagal ditemui. Sehinggalah pada satu ketika, beberapa penduduk terdengar jeritan seorang wanita dari arah hutan. Mereka kemudiannya menuju ke arah suara itu. Nah kawannya berarti ingin tahu nanti tunjuk lah. Nah. Hei. Wah, kada beres lang ini dah. Turun. Mereka tergamam melihat seorang gadis memakai baju putih dan bertudung hitam berada di atas sebatang pokok sambil menjerit histeria. Dia turut dilihat memegang dan memukul kepalanya sendiri. Nah kawannya berarti ingin tahu nanti tunjuk lah. Nah. Hei. Wah, kada beres lang ini dah. Pada mulanya, mereka menyangka kelipat di atas pokok itu ialah kuyang, sejenis makhluk yang sering dikaitkan dengan cerita masyarakat Kalimantan. Namun setelah diperhatikan dengan lebih jelas, barulah mereka menyadari gadis itu sebenarnya ialah Lia Safitri. Beberapa penduduk menyuluh menggunakan lampu suluh, manakala dua lelaki dilihat memanjat pokok untuk membantunya turun. Lia kemudiannya terus dibawa mendapatkan rawatan kerana dipercayai mengalami kerasukan. Menurut keterangan keluarganya, Lia mempunyai masalah pertuturan dan dikatakan sering mengalami kesurupan. Orang tua Lia mendakwa anaknya sudah 3 kali dirasuk malu halus. Lia akhirnya dibawa pulang oleh keluarganya dalam keadaan selamat. Namun tiada lagi perkembangan lanjut mengenai kisahnya dilaporkan oleh media. Begitu juga dengan wanita hamil muda dari Mamuju Tengah. Sehingga kini tiada laporan lanjut mengenai perkembangan dirinya. Jadi bagaimana menurut kalian? Adakah kisah ini berkaitan dengan kesurupan? Atau mungkin mempunyai kaitan dengan faktor psikologi? Apapun puncanya, tindakan seperti ini amat berbahaya. Berada di atas pokok pada ketinggian seperti ini boleh mengancam keselamatan mereka. Mujurlah kedua-duanya berjaya diselamatkan. Seorang warga Buleleng, Bali berakhir di tangan amuk massa. Mencuri ayam aduan. Mencuri ayam aduan di Desa Batunya. Kita semua pasti sudah mendengar tentang kes pencuri ayam di Bali yang maut selepas dipukul orang ramai. Apabila pertama kali mendengar berita ini, ramai yang bersimpati kerana menganggap dia hanya mencuri seekor ayam namun terpaksa kehilangan nyawa. Apa yang membuatkan kes ini menjadi tular ialah sebuah video seorang kanak-kanak perempuan menangis teresa-esa sambil memanggil ayahnya ketika jenazah sedang disemayamkan. Ini merupakan satu kes yang sedang tular di Indonesia dan sangat menyayat hati. Ramai yang berkata nyawa seorang ayah seolah-olah disamakan nilainya dengan seekor ayam. Jadi bagaimana hanya kerana seekor ayam, seseorang boleh kehilangan nyawanya? Segalanya bermula pada 24 Julai 2026, sekitar jam 12.30 malam, di sebuah perkampungan di Banjar Juwo Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Seorang wanita terjaga selepas terdengar bunyi motosikal berhenti berhampiran reban ayam miliknya. Apabila diperiksa, dia melihat seseorang cuba mencuri ayam sebelum mengacukan senjata tajam ke arahnya. Kerana merasa takut, dia segera menghubungi suaminya untuk membunyikan kulkul, iaitu loceng kayu tradisional Bali, bagi memaklumkan kepada penduduk kampung. Dalam masa beberapa minit, suasana berubah tegang. Lelaki yang dikenali dengan inisial KD itu cuba melarikan diri melalui satu laluan keluar yang merupakan jalan mati menuju ke kawasan hutan. Di situlah dia berjaya dihalang sebelum keadaan bertukar menjadi insiden pukul beramai-ramai. Rakaman CCTV menunjukkan orang ramai mengejarnya sambil membawa kayu.
bukan sahaja dipukul, motosikal yang digunakannya juga turut dibakar. Kedi mengalami kesan luka di kepala serta beberapa kecederaan dan lebam pada bahagian tubuhnya. Polis yang tiba di lokasi segera meminta bantuan penduduk untuk membawanya ke rumah sakit. Malangnya, segala usaha untuk menyelamatkan nyawanya tidak berjaya. Kedi disahkan meninggal dunia. Apa yang menjadikan kisah ini menjadi tular ialah sebuah video anak perempuan Kedi yang bernama Komang Kesha Puspita Putri menangis teresa-esa sambil memanggil ayahnya ketika jenazah sedang disemayamkan. Video itu mengundang rasa simpati. Ramai aktivis, selebriti, serta selebriti Malaysia sendiri turut hadir ke rumah keluarga mangsa bagi menyalurkan bantuan kewangan selain memberikan sokongan. Ramai netizen mengecam tindakan pelaku yang mengambil tindakan sendiri sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Bagi mereka, perbuatan main hakim sendiri harus dihukum walau apapun alasannya. Persoalannya mengapa hanya kerana mencuri ayam, seseorang boleh dipukul hingga mengakibatkan kematian? Adakah nilai seekor ayam seolah-olah disamakan dengan nyawa? Untuk memahami apa yang berlaku, kita perlu melihat semula apa yang mencetuskan kemarahan warga desa Batunya sehingga mereka sanggup mengambil tindakan sendiri. Selepas berita kematian Kedi, kes ini terus mencetuskan perdebatan. Walaupun ramai bersimpati terhadap keluarga mangsa, pelbagai fakta mula terbongkar sehingga pandangan orang ramai mula berbelah bagi. Kisahnya warga yang tinggal di kawasan itu sudah lama berdepan dengan kes kecurian ayam. Pada awalnya hanya beberapa ekor, namun dalam tempoh beberapa minggu, kejadian yang sama terus berulang. Ayam yang dicuri bukanlah ayam biasa, sebaliknya ayam sabung yang mempunyai nilai pasaran yang sangat tinggi. Di Bali terdapat satu amalan tradisional yang dikenali sebagai tajen, iaitu sabung ayam yang mempunyai sejarah panjang dalam budaya masyarakat di sana. Amalan ini telah wujud sejak zaman Empayar Majapahit dan turut disebut dalam beberapa naskah serta catatan sejarah tradisional Bali. Walau bagaimanapun penting untuk difahami bahawa dari sudut undang-undang, sabung ayam yang melibatkan pertaruhan wang tetap dianggap sebagai satu bentuk perjudian dan tertakluk kepada tindakan undang-undang. Secara ringkasnya, sabung ayam di Bali boleh dibahagikan kepada dua bentuk. Ada yang berkaitan dengan tradisi, namun ada juga yang melibatkan perjudian. Nilai seekor ayam sabung dipengaruhi oleh bakat, kekuatan fizikal dan rekod kemenangannya. Semakin banyak kemenangan yang dicatatkan, semakin tinggi nilai pasarannya. Tidak heranlah jika harga seekor ayam sabung di Bali boleh mencecah jutaan hingga belasan juta rupiah. Inilah sebabnya kehilangan ayam tersebut dianggap sebagai satu kerugian yang besar oleh pemiliknya. Pernah sekali kehilangan 4 ekor ayam. Harga ayam itu sangat istimewa sekali. Karena harganya ini jutaan. Hampir puluhan juta. Contoh seperti saya, kehilangan ayam 4 ekor. 1 ekor ayam sudah ditawar 3,5 juta. Kalau 3,5 juta kita kalikan 4, itu sudah mencapai 14 juta. Kami kehilangan ayam. Penduduk mendakwa ayam sabung mereka sering dicuri sejak sekian lama. Walaupun mereka sudah beberapa kali membuat laporan polis, namun tidak mendapat tindakan sewajarnya. Melihat situasi yang semakin meresahkan, penduduk kampung mula memperketat kawalan keselamatan. Mereka bergilir-gilir, meronda sehingga lewat malam. Apabila seorang lelaki ditangkap kerana disyaki mencuri ayam sekali lagi, kemarahan warga yang selama ini terpendam akibat siri kehilangan ayam yang berulang akhirnya memuncak. Itulah antara sebab yang dikatakan membuatkan warga desa Batunya hilang sabar sehingga bertindak di luar batas undang-undang. Walau bagaimanapun tindakan main hakim sendiri tetap tidak boleh dibenarkan dan harus melalui proses undang-undang. Kedi berusia sekitar 41 tahun dan berasal dari desa Sidatapa. Dia dikenali sebagai seorang residivis. Residivis bermaksud seseorang yang mengulangi jenayah walaupun pernah dipenjarakan sebelum ini. Kedi pernah disabitkan dalam kes kecurian cengkeh pada tahun 2018 di Tabanan. Motosikal yang digunakannya ialah motosikal yang dicuri pada tahun 2019 di Kabupaten Bangli. Kedi didakwa membawa 2 ekor ayam semasa ditangkap selain membawa sebilah pisau, lastik dan batu-batu kecil ketika melakukan aksinya.
Polis percaya peralatan itu dibawa sebagai persediaan sekiranya berdepan dengan pemilik ayam atau penduduk kampung. Setakat ini 5 orang disyaki telah ditahan dan didakwa sebagai suspek. Namun berdasarkan perkembangan siasatan terkini, pemilik ayam tidak disenaraikan sebagai suspek. Buat masa ini, hanya 5 orang sahaja yang telah ditahan, manakala perkembangan lanjut masih dalam siasatan. Selepas latar belakang kes ini mula terbongkar, pandangan masyarakat mula terbahagi kepada 2 kelompok. Ada yang bersimpati kepada anak perempuan KD, namun ada juga yang menzahirkan simpati kepada keluarga 5 suspek yang ditahan. Mereka berpendapat walaupun tindakan pukul beramai-ramai tidak boleh dipertahankan, keluarga mereka juga tidak sepatutnya menanggung kesusahan akibat kehilangan pencari nafkah. Perkongsian di media sosial turut memperlihatkan kondisi rumah dan anak-anak mereka yang masih kecil, sekaligus menimbulkan rasa simpati dari sebahagian masyarakat. Ada yang bersimpati terhadap keluarga KD sebagai mangsa kehilangan nyawa, manakala ada juga yang menzahirkan simpati kepada keluarga 5 suspek kerana mereka turut kehilangan pencari nafkah selepas ditahan polis. Karena terbentur biaya sekolah anak saya, Pak. Untuk ngebiayain sekolah. Berapa? Bayar uang gedungnya. Dalam satu wawancara, isteri KD memberitahu bahwa suaminya mencuri ayam hanya kerana ingin mendapatkan wang untuk membayar yuran persekolahan anak mereka. Menurut kenyataannya, ayam itu kemudiannya akan dijual bagi mendapatkan wang. Jika kenyataannya itu benar, sudah tentu ia merupakan satu kisah yang amat menyedihkan. Namun begitu, ia tetap tidak menghalalkan perbuatan mencuri. Ya, susah jadinya saya. Harapannya sekali lagi mau supaya dibantu juga suami saya biar cepat pulang, bisa boleh dipulangkan sama mertua saya, itu aja. Oke, karena itu tulang punggung ya. Iya, karena dia tulang punggung. Daripada kisah ini, ada beberapa perkara yang boleh kita renungkan sebagai pengajaran. Kita tidak seharusnya melihat kes ini hanya dari satu sisi. Ini bukan tentang pencuri ayam atau warga yang hilang sabar, tetapi tentang 2 buah keluarga yang terheret dalam sebuah tragedi. Apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri tetap salah di sisi undang-undang. Pada akhirnya, yang tinggal bukanlah soal siapa yang menang atau kalah, tetapi 2 keluarga yang kini sama-sama menanggung kehilangan.